Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today, we will do a discussion for a topic of gas law. So we already finished our lesson in chapter 4, heat, and the last topic is 4.4, that is gas law. And so for today, we will going to do an exercise. We will do a discussion how we're going to solve the problem of gas law. Okay. So the questions I took from the textbooks and also from additional module for the topics of gas law. Okay, so you can study the video how to solve the problem of gas law. So formative practice 4.4, question number 1. State the physical quantity that are constant in Boyle's law, Charles' law, and Gay-Lussac's law. So in gas law, what we already learned that we have four physical quantity that we have to consider. So what are the four physical quantity? One is the mass of the gas. Second is the pressure of the gas. Third is the volume of the gas. And the last one, fourth, is the absolute temperature. Okay. From the four physical quantity that we have to consider in gas law, so we have to constant two of the physical quantity. That means we will investigate only two physical quantity at one time. So the other two physical quantity we have to constant. Okay. So by four physical quantity that we have to consider in gas law, one is always constant. In the three gas law, one of the physical quantity is always constant, that is the mass of the gas. So how the mass of the gas will be constant? By using a closed container. So when we use a closed container, means that no gas molecule will going outside, and no gas molecule from outside will going into the container. Means the number of gas molecule in our container is always constant. So when the number of gas molecule is constant, means the mass of the gas is always constant. So we just only have three physical quantity that can be changed. But in gas law, we want to investigate a relationship. And when we said a relationship, we just only can investigate two relationship at one time. So the other one of the three physical quantity also have to be constant. Okay. So what are the three physical quantity that can be changed? So we can write as P, V, T. Okay, so we have three physical quantity that can be changed. The pressure, the volume, and the absolute temperature. Okay. So awak kena faham yang ni. Faham yang ni senang cerita. So bila kita mengkaji pressure dengan volume bermaksud ni kita kaji pressure dengan volume kat sini. Makna apa? Bermaksud kita punya mass dan juga kita punya temperature adalah constant. Mass and temperature dia kena guna absolute sebab bila kita kaji pasal gas mesti kena guna absolute temperature. Absolute temperature maksudnya apa? The temperature that we measure in the unit of Kelvin. Mass and absolute temperature kept constant, sentiasa tetap, tak berubah. Jadi kita mengkaji pressure dengan volume, di mana
Bila kita mengkaji pressure dengan volume, kita akan dapati bahawa pressure adalah berkadar songsang, inversely proportional to the volume. Okay. Pressure and volume is inversely proportional, where we will get an equation that is P1 V1 equals to P2 V2. Okay. Itu formula yang kita dapat dalam law yang pertama. Apakah nama law yang pertama ni? Bila mana temperature-nya constant, maka law yang pertama ini dikenali sebagai Boyle's law. Okay, ini kita panggil dengan nama Boyle's law. Boyle's law. Okay, itu Boyle's law. Okay, yang kedua, bila mana kita mengkaji relationship di antara pressure dengan absolute temperature pula, maka apa yang akan jadi constant? Mass sentiasa constant dah. Satu lagi yang akan constant ialah, so kita kaji pressure dengan temperature, maka volume akan jadi constant. Volume of gas are kept constant. Sentiasa kena malarkan dia, tak berubah lah maknanya. Jadi kita mengkaji pressure dengan temperature. Jadi bila mana kita mengkaji pressure ataupun volume dengan absolute temperature, relationshipnya adalah directly proportional. The pressure is directly proportional to absolute temperature. Maka formulanya kita akan dapati macam mana. P dengan T adalah hasil bahagi, iaitu P1 over T1 equals to P2 over T2. Jadi apakah nama law yang mana volumenya constant? Di law yang mana volume dia constant ini, kita panggil dia dengan nama nama dia ialah Gay-Lussac law. Volume dia constant. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya ialah kita mengkaji relationship antara volume dengan temperature pula. Di temperature dia mesti absolute temperature. Sebab dia melibatkan gas. Bila gas mesti absolute temperature. Jadi bila kita mengkaji volume dengan absolute temperature, bermaksud apa yang kena constant selain daripada mass. Maka selain daripada mass, pressure kena constant. Jadi mass and pressure of gas are kept constant. Okay. Jadi apakah relationship antara volume dengan absolute temperature? Relationship bila makna kita mengkaji terhadap temperature, dia adalah directly proportional. Dari segi equationnya kita akan tulis V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay. Relationshipnya adalah directly proportional. Jadi apakah nama law yang mana kita punya pressure ni constant? Nama lawnya ialah Charles law. Namanya ialah Charles law. Jadi kita ada 3 gas law yang kita kena tahu. Satu namanya Boyle's law, pressure, absolute temperature-nya constant. Dua namanya Gay-Lussac law, di mana volume-nya constant. Dan yang ketiga kita ada Charles law, di mana pressure of the gas adalah constant. So maknanya kita dah jawab soalan yang pertama. Selesailah. Okey. Yang kedua. Soalan yang kedua. A shrink contain 50 cm3 of air. Air ni adalah gas. 50 cm3 itu adalah volume. Okay. So the first volume given is 50 cm3. At a pressure of 110 kilopascal.
Okey, 110 kilopascal. Bila pascal dia adalah pressure. So the first pressure is 110 kilopascal. The end of the shrink is closed. Kita tutup, maknanya tidak ada air yang keluar, tidak ada air daripada luar yang akan masuk. Means that the mass of the air is constant inside the shrink. And each piston slowly push until the volume of air becomes, volume dia yang baru, the second volume becomes 20 cm3. What is the pressure? Dia tanya pressure yang baru of the compressed air. Okay, so boleh tak kita kira? So kita tulis dulu maklumat yang dia bagi. Okay, yang pertama dia bagi volume. Okay, ini soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Yang pertama dia bagi the first volume, nilai dia ialah 50 cm3. Okay. Pressure yang pertama P1, dia dalam situasi yang sama ni. P1 kita 110 kilopascal. 110 kilopascal. Okey, itu situasi pertama. Situasi kedua, bila dia tekan dia punya piston, maka volume of air yang baru akan jadi 20 cm3. So the second volume now is 20 cm3. Soalannya, boleh tak kita kira what is the new pressure of the air? Okay, boleh tak kita kira pressure yang baru? So, based on the information, apa yang kita ada ialah, information yang kita ada ialah pressure dengan volume. Maknanya, yang tak ada tu dikira constant lah. Jadi, apa yang tak ada? Temperature. So, temperature constant. Apa formula yang melibatkan pressure dengan volume ni? Formula yang melibatkan pressure dengan volume ialah P1 V1 equals to P2 V2. So ini formula yang melibatkan pressure dengan volume. Okay, so kita pun gantikanlah nilai-nilai yang kita ada. Okay, so masukkan nilai-nilai yang ada ke dalam formula kita ni dan carilah berapakah nilai P2. Okey. Boleh tak? Jadi P2 kita akan jadi berapa? So P2 akan jadi P1 darab V1 bahagi dengan V2. Jadi awak masukkan nilai. Okey. Berapa yang awak dapat, tekan kalkulator lah. Jawapan dia. Dan jawapan akhir dia mesti ada unit dia lah. Apa unit P2? Ikut kita punya P1. Apakah unit kita punya P1? Kilopascal. So dekat sini pun dia kena kilopascal jugalah unit dia. Okey, jadi awak kirakan. Cikgu nak bagi idea je. Okay, selesai nombor 2. Okay, nombor 3. Nombor 3. An air bubble trap. Trap terperangkap maksudnya tak ada yang keluar, tak ada yang masuk. Setakat yang mana ada je. Jadi mass of the air bubble tu akan jadi constant. Under a lift in a lake has a volume of 1.6 cm3. Ini volume yang pertama. At a temperature of 38 degrees Celsius. Ini kena hati-hatilah. Bila temperaturenya dalam degree Celsius, we have to change to Kelvin because when we investigate, when we study about gas, the temperature must absolute temperature. Absolute temperature means the temperature must be in the unit of Kelvin. So how are we going to change from Celsius to Kelvin? Plus 273. So ingat balik tambah 273 daripada nilai temperature Celsius nak tukar pada Kelvin, ambil nilai Celsius tambah 273, dia jadi Kelvin. Calculate the volume. Okay, soalan minta kita kira volume yang baru. If the temperature of the water in the lake drops, temperaturenya akan jadi 26 degrees Celsius. Okay, kita pun tulis dulu information dia. Nombor 3.
Apa maklumat dia bagi? Yang pertama dia bagi volume yang pertama, V1. Berapa nilai V1? 1.60 cm3. Pada masa itu temperaturenya berapa? T1. Temperaturenya ialah 38 degree Celsius. Okay, 38 degree Celsius ni kita kena tukar menjadikan nilai dia dalam unit Kelvin. So macam mana nak buat? Ambil 38 balik, tambah dengan 273. Maka unit dia akan berubah menjadi Kelvin. Dan dalam Kelvin dia tidak ada degree macam Celsius. Okay. So berapakah nilai T1? Tambahlah 8 tambah 3, 11. 7 tambah 3, 10. 1, 3. So 3, 1, 1. Unit dia ialah Kelvin. Okey, selesai information yang pertama. Okey, kita pergi kepada information yang kedua pula. So dia tanya, calculate the second volume of the bubble if the temperature of the water in the lake drops to 26 degrees Celsius. So temperature dia ni akan drops kepada temperature baru, nilainya ialah 26 degree Celsius. So 26 degree Celsius pun sama juga macam tadi. Kena tukar kepada Kelvin dulu. So nak buat apa ni? Ambil 26 tu balik, tambah dengan 273. Maka temperaturenya akan jadi Kelvin. So berapa nilai ni? Maka kita dapatlah nilai dia 299 Kelvin. Okey, dia tidak ada degree Soalan tanya tentang apa? Soalan tanya, boleh tak kita tahu volume yang baru? V2 ni berapa? Jadi, based on the information given, apa yang kita ada hanyalah volume dengan temperature je. Bermaksud yang kita tak ada tu dia jadi constant lah. So, apa yang tak ada? Pressure tak ada. Maka pressure-nya constant. Jadi, kita nak tulis formula yang melibatkan volume dengan temperature. Macam mana formula dia? Okey, formula dia ialah, kalau kita nak cari V2, kalau cikgu lah, senang kita letak benda yang kita nak cari dulu. V2, ada formula dia kena bahagi. Bahagi dengan T2 akan sama juga dengan V1 bahagi kepada T1. Okey, ini formula yang kita ada. Okey. Ini formula yang kita nak guna. So, gantikan je lah nilai. Setelah kita dah tukar 9 Kelvin, tak ada masalah dah. Boleh kira. Jadi, yang kita nak kira daripada formula ni ialah V2. Jadi, V2 macam mana? V2 akan jadi sama dengan V1 bahagi dengan T1 sama dengan, sama dengan pula. Darab dengan T2. Jadi, berapa nilai ni awak gantikan. Masukkanlah nilai-nilai dia. Jadi nanti awak dapatlah jawapan dekat sini. Jadi bila jawapan akhir dia mesti ada unit. Unit dia apa? Tengok V1. V1 kita unit apa? Centimeter cube. Maka unit dekat sini pun centimeter cube. Jadi masukkan nilai, kira lah apa yang dapat. Okay, selesai nombor 3. Okey, nombor 3 selesai. Kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey. Soalan nombor 4 Pressure in a gas cylinder is 175 kilopascal. So ini pressure yang pertama. 175 kilopascal at a temperature of 27 degrees Celsius. Ini temperature yang pertama, tapi dalam Celsius. Kena tukar jadi Kelvin. Heat from a nearby furnace causes the gas pressure to increase to 300 kilopascal. Maka ini adalah the second pressure, P2. What is the temperature? What is the temperature of the gas inside the cylinder? So, kita tulis dulu information yang dia bagi. Pressure yang pertama. Okay, nombor 4 Pressure yang pertama, nilai dia berapa tadi? Kita tengok balik. Nilai dia ialah 175 kilopascal. 175 kilopascal. Nak kena tukar apa-apa? Tak perlu dah.
The first temperature given is 27 degrees Celsius. Nak kena tukar? Ya. Temperature mesti dalam Kelvin. So, dia beri dalam Celsius, kena tukar lah. Macam mana nak buat? Ambil temperature dalam Celsius, tambah dengan 273, maka temperaturenya akan berubah kepada unit SI Kelvin. So, ini kita panggil absolute temperature. So, berapa nilai ni? Tambah maka kita dapatlah 300 Kelvin. Okey, selesai information yang pertama. Second information given ialah pressure dia jadi 300 kilopascal. Okey, pressure dia yang kedua akan jadi 300 kilopascal. So, boleh tak kita cari berapakah temperature dia yang baru? Okey, boleh tak kita cari? Okay, jadi soalan ni dia bersambung dekat page lain. So, cikgu ambil ni letak dekat page yang lain lah. Dia senang nak tengok. Okay, macam mana nak selesai ni? Jadi, bila dia tanya pasal temperature, formula yang kita ada, pressure dengan temperature, kita kena bahagi. P1 over T1 equals to P2 over T2. Tapi formula ni sebenarnya dia boleh terbalik. Nak letak T dekat atas pun boleh, tapi kena ikut urutan betul. Okey, jadi katalah kita nak cari T2. Kalau nak guna formula asal boleh, iaitu P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi T2. Ini formula yang asal. Boleh juga kita ubah, kita nak letak T dekat atas pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi contohnya kalau kita nak cari T2, cikgu letak T2 dekat atas, T2 bahagi P2 sama dengan, so kalau T atas, yang satu lagi pun T jugalah, T1 bahagi P1, boleh juga. Jadi kita letak apa benda yang kita nak cari, kita letak dulu. Senang kita nak darab silang dia. So daripada formula ni, maka bolehlah kita kira nilai T2. Okey, bolehlah kita kira nilai T2. Okey, so macam mana nak cari T2? Okey, T2 akan jadi T1 bahagi P1 darab P2. Okey. So, awak pun masukkanlah nilai yang kita ada. Okey, apa nilai yang kita ada? Okey, kita cuba tengok. Yang ni cikgu tunjukkan contoh. T1 kita ialah 300 Kelvin. Bahagi kepada P1 kita. P1 kita 175 kilopascal. Darab dengan P2 kita. P2 kita nilai dia ialah 300 kilopascal. Okey. Jadi kita pun kira lah. Tekanlah kalkulatornya. Okey, tekan kalkulatornya. Okey, sekejap kita tekan kalkulator. 300 darab 300 bahagi dengan 175. So cikgu dapat jawapan kat sini. T2 kita nilai dia ialah 514.286 dalam unit apa ni? Unit dia ialah Kelvin. Sebab apa? Sebab kilopascal dengan kilopascal ni dia dah cancel off. Okey. P1 kita 175 kilopascal. P2 kita 300 kilopascal. T1 kita 27 degree Celsius tukar kepada Kelvin. Dia jadi 300 Kelvin. Okey, jadi T1 300 Kelvin bahagi P1 175 kilopascal darab dengan P2 300 kilopascal. Okey, so dapatlah 514.286. Okey. Kalau kita tengok pada kalkulator, dia punya decimal place dia tu panjang 514.285714. Kita nak ambil berapa titik perpuluhan. Jadi untuk kalau awak jawab kertas 2 fizik, fizik ni ada 2 papernya, paper 1, paper 2. Kertas 2 ni,
Mana awak kena tunjuk jalan kerja. Jawapan akhir awak kena beri 2 hingga 4 titik perpuluhan. 2 hingga 4 tempat perpuluhan. Jadi yang the bestnya tengah-tengah lah. Berapa tengah-tengah? 3 tempat perpuluhan. That is the best. 3 decimal place. Okey, sekarang ni jawapan kita ni kita kira dalam Kelvin. Adakah kita perlu tukar kepada Celsius? Okey, nak tahu kena tukar ke tak perlu tukar, satu kena tengok dalam soalan lah. Kalau soalan kata 8 mesti dalam Celsius, kena tukar lah. Kalau soalan dia tak mention Celsius ke Kelvin, macam mana nak buat? Okey, jadi bila jawapan tak mention dalam unit apakah temperature yang kita dapat, kita tengok the first temperature yang dia bagi mula-mula tu unit dia apa. Okey, kalau unit dia Kelvin, kita guna Kelvin jawapan untuk T2. Kalau dia guna Celsius, maka yang T2 kita pun kena Celsius juga. Dia follow, dia kena follow. Jadi bila kita dapat 514.286 ni dalam Kelvin, kita nak tukar balik kepada Celsius, nak buat macam mana ni? Jadi kalau daripada Celsius kepada Kelvin, kita tambah. Maka daripada Kelvin kepada Celsius pula, kita buat apa? Kita kena tolak. Okey, yang ni kena tolak dengan berapa? 273. Maka temperature dia akan jadi degree Celsius balik. Okey, kita cuba tolak. Tolak 273. Maka jawapan yang cikgu dapat sini 241.286 degree Celsius. Okey, itu yang terbaik. Kita nyatakan jawapan akhir kita dalam unit yang sama dengan temperature yang pertama. Jadi kalau temperature pertama dalam degree Celsius, maka jawapan yang kedua pun dalam degree Celsius. Kalau temperature yang pertama dalam Kelvin, maka temperature yang kedua pun dalam Kelvin. Okey. Tapi kalau dia dah mention dalam soalan nak dalam Celsius, kena tukar lah. Tak bolehlah tinggalkan dalam Kelvin, kena tukar. Ataupun kalau dia mention dalam soalan nak dalam Kelvin, so tak perlu tukarlah kepada Celsius. Setakat Kelvin je lah. Okey, Okay, itu soalan nombor 4. Kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey. Macam mana soalan nombor 5? Okay. Figure 4.35 shows an apparatus set up to study the relationship between pressure and temperature of air inside a round bottom flask. Pressure dengan temperature maknanya volume kita constant lah. Betul lah, sebab kita punya round bottom flask ni bila kita panas dia takkan mengembang, dia takkan mengecut kan. Maka volume of the round bottom flask tu akan jadi constant. So apa benda yang ada dalam tu? Adanya air kan. Jadi air kita pun akan jadi constant lah dia punya volume. Akan jadi constant lah volume air tu, sebab volume of gas termasuklah air, volume dia adalah sama dengan volume of the container. Jadi kalau container kita tak berubah volume dia, maka volume of gas pun tak berubah juga. Okey, soalan A, identify 4 aspects in the apparatus set up that can jeopardize the accuracy of the result of the experiment. Itu yang pertama. Yang kedua, suggest modification to improve the setup. Suggest modification to improve the setup. Okey. Jadi yang ni kan, yang untuk yang ni cubalah awak cari dulu jawapan dia, boleh tak? Carilah jawapan dia. Apakah jawapan dia? Nanti kita akan bincang balik dalam kelas. Okey? Cikgu nak tunjuk yang soalan-soalan yang berkaitan dengan calculation. Jadi kalau jawapan yang perlu berikan ulasan, huraian ni, cuba jawab dulu. Okey? Nanti kita bincang dalam kelas. Senang sikit kita nak faham. Okey? Apa benda yang persoalan, terus kita bincang masa tu. Jadi yang nombor 5 ni, cikgu tinggalkan untuk awak cuba dapatkan apa jawapan dia dulu lah. Identify 4 aspect in the apparatus setup that can jeopardize the accuracy of the result of the experiment. So maknanya kita punya setup apparatus tu ada masalah.
kan, ada masalah. Dia punya jawapan dia bila kita buat calculation, jawapan yang kita dapat tu tidaklah accurate seperti yang kita nak. Jadi ada masalah yang timbul. Jadi apakah langkah-langkah yang kita kena ambil supaya dia boleh naikkan balik, dia boleh tingkatkan balik kita punya accuracy of the result. Jadi bila kita panaskan tu, kita beri haba yang kita beri, dia pergi ke mana? Pertama sekali dia diserap oleh air. Kemudian air tu pula bersentuh dengan kita punya round bottom flask. Maka round bottom flask pula absorb heat daripada water. Dalam round bottom flask tu ada air. Maka air tu dapat heat tadi. Maka kesannya temperature dia pun increase. Okay. Bila temperature increase, dia punya pressure dia pun increase. Okay. Jadi cuba tengok apa benda yang kita boleh buat dekat apparatus kita tu. Lepas tu dia tanya suggest modification to improve the setup. Okay, yang nombor 5 tu cuba cari jawapan dulu. Nanti kita akan bincang balik. Cikgu nak fokus pada soalan yang melibatkan calculation dulu untuk ni. Okay, selesailah nombor 5 tu, cuba dapatkan jawapan dia. Kita tengok pada soalan exercise 4.4 pula. Question 1. The air in a food pump has an initial volume of 2,800 cm3. Maknanya kalau cube tu dia ialah volume lah. Kalau kita nak tulis, kita tulis V1 kita bernilai 2,800 cm3. Dengan pressure-nya berapa? Pressure-nya ialah 100 kilopascal. So the first pressure is 100 kilopascal. The outlet of the pump is closed and the piston push inwards until the volume of the air become 700 cm3. Okay, dia punya pressure, volume yang baru, the second volume is 700 cm3. What is the pressure of the compressed air in the pump? So boleh tak kita cari pressure yang baru? Okay, jadi kalau awak ingat simbol Superman tu senang je lah. PV over T. Jadi kalau P dengan V kena darab. So macam nak selesai ni? Jadi P1 V1 equals to P2 V2. Okay, ini formula yang kita nak kena guna untuk solve the problem. Untuk soalan ni lah. Okay, untuk soalan ni. Okay, jadi boleh tak kita selesai? Bolehlah, sebab semua maklumat yang kita nak tu dah ada dah. So awak ganti je lah. Jadi P2 akan jadi macam mana? P2 akan jadi P1 darab V1 dan pindahkan V2 pergi sebelah, dia jadi bahagi sebab darab bila pindah sebelah jadi bahagi. Jadi yang ni awak kira lah, tekanlah kalkulator, masukkan nilai, kira, dan bila final answer dia kena ada unit. Unit dia apa? Tengok P1. P1 unit apa? Kilopascal, maka yang ni pun kilopascal juga. Kira jawapan dah ada dah, 400 kilopascal. Betul ke salah? Gantikan nilai dia. Okey, itu boleh buat sendiri, masukkan nilai dan tekan kalkulator. Okey, selesailah soalan exercise 4.4 question 1. Okey. Kita pergi kepada question 2 pula. The pressure of the air bubble under the sea. Okey, soalan nombor 2 ni kita KIV dulu. Sebab soalan ni kita kena belajar tajuk pressure. Especially pressure of air, atmospheric pressure dengan pressure in liquid. Jadi yang ni kita KIV sebab tajuk pressure ni kita akan belajar masa tingkatan 5 nanti. Kalau silibus lama KBSM, tajuk pressure ni kena belajar sebelum tajuk heat. Jadi tak ada masalah kalau nak jawab soalan ni setelah kita dah belajar pressure. Sebab dia kena guna formula pressure untuk kita masukkan dalam formula heat. Sebab tu dalam fizik dia boleh cross kita punya topik, chapter. Dia boleh cross. Jadi kalau tambah-tambah yang KSSM dah pergi ke tingkatan 5. Jadi topik tingkatan 5 boleh campur dengan topik tingkatan 4. Ini tajuk dia heat. Topik form 4. Pressure tajuk dia dalam topik form 5. Dia boleh cross. Nak jawab soalan heat kena guna maklumat juga, formula juga daripada chapter
pressure yang kita akan belajar nanti form 5. So cikgu KIV dulu soalan tu. Okay, sebab kita tak belajar lagi pasal pressure in liquid. Nanti kan awak pening pula. Kalau bukan tak boleh cerita, takut awak pening. Jadi kita KIV dulu soalan nombor 2. Okay. Soalan nombor 3. A cylinder contains 200 cm3. Jadi cm3 bermaksud dia adalah volume lah. So the first volume given is 200 cm3. Okay. Of gas at a temperature of 27 degrees Celsius. So the first temperature is 27 degrees Celsius. Tukar kepada Kelvin, dia jadi 300 Kelvin. Tekan kalkulator lah. So cikgu dah boleh buat cepat sikit. The gas is heated until the temperature increases by 30 degrees Celsius. Jadi bila kita panaskan, temperature dia akan increase sehingga temperature yang baru T2 ialah 30 darjah Celsius. So 30 darjah Celsius kena tukar pada Kelvin, 303 Kelvin. Tekan kalkulator. Okay, if the piston of the cylinder expand under constant pressure. Okay, pressure dia constant. Constant pressure ni maksudnya law apa ni? Nama dia ialah Charles Law. Pressure constant ialah Charles Law. What is the final volume? Boleh tak kita cari volume yang baru? Jadi V2 berapa? What is V2 lah. So, bila information yang kita ada melibatkan volume dengan temperature, maka formula kita ialah V over T lah. Jadi kalau kita nak cari V, kita start dengan V. Jadi nak cari V2, kita start V2. V2 bahagi T2 akan sama juga dengan V1 bahagi T1. Okay, ini formula yang kita nak guna. Okay. So, daripada formula ni, kita nak cari apa? Kita nak cari V2. So, V2 dia akan jadi macam mana? V2 akan jadi V1 bahagi T1 darab dengan T2. So, masukkanlah nilai yang kita ada tu. Kiralah. Kakak kita, apa unit dia? V2 tengok unit V1. V1 cm3, maka V2 juga akan jadi cm3. Kira jawapan dia ialah 220 cm3. Tengok dapat tak jawapan tu? Okey. Selesailah soalan nombor 3. Soalan nombor 4. A fixed mass of gas. Fixed mass maknanya mass tak ubah lah. In an enclosed metal container. Jadi enclosed maka tidak ada gas keluar, tak ada gas masuk. Number of gas molecule dia constant, maka mass dia pun constant. Itu cerita bagaimana mass of the gas tu boleh jadi constant. Enclosed container. Pressure dia mula-mula ialah 2.5 10 kuasa 5 Pascal. So the first pressure given is 2.5 times 10 to the power of 5 Pascal. Okay. If the gas heated from 27 to 87 degrees Celsius, maksudnya the first temperature dia ialah 27 darjah Celsius. Tukar kepada Kelvin, 300 Kelvin. Dipanaskan sehingga bila? Sehingga temperature dia yang baru ialah 87 darjah Celsius. Kena tukar kepada Kelvin, 360 Kelvin. Okey, kita tukar terus siap-siap. Calculate the final temperature, final pressure. Maknanya kita nak cari pressure yang baru P2 berapa. So, information kita berkaitan dengan pressure dengan temperature. Maka kita gunalah formula pressure dengan temperature. So, apa formula dia? Formula dia kena bahagi P1 over T1 equals to P2 over T2. So, kalau nak cari P2, kita start dengan P2 dulu. P2 bahagi dengan T2 sama dengan P1 bahagi dengan T1. Okay, ini formula kita yang kita nak gunalah untuk selesaikan masalah ni. Okay, kita nak cari apa? We want to find P2. So, P2 akan jadi macam mana? P1 bahagi T1. Pindahkan T2 jadi darab. So, awak masukkan nilai. Awak kiralah dapat berapa. Jawapan kena ada unit. Apa unit P2? Tengok P1. P1 unit apa? Pascal. Muka yang ni pun unit dia Pascal juga. So, berapa jawapan dia? 300 kilopascal. Maksudnya kalau Pascal, awak akan dapat 300,000. Ataupun 3.0 kali 10 kuasa 5 Pascal. Okey. Jadi kalau awak dapat 3.0 kali 10 kuasa 5, betul lah tu.
Kalau awak dapat jawapan ni betul lah. Cuba kira lah, masukkan nilai. Cikgu letak situ jawapan dia. Okay. Selesailah question 4. Okay, ini kita ambil pula soalan tambahan. Challenge zone. As shown in figure 1, block P of mass 7 kg. Okay, kita ada block P. Kita ada block P. Mass dia 7 kg, temperature dia 90. And block Q pula, mass dia 3 kg, temperature dia 30. Given that the specific, okay, ini soalan yang melibatkan tajuk heat. Okay, kita belajar thermoequilibrium, kita belajar specific capacity, kita belajar specific latent heat, kita belajar gas law. Jadi gas law punya soalan habis dah. Ni soalan semua dalam tajuk heat. Kita tengok boleh tak kita jawab, ingat ke tak apa yang kita dah belajar. Given that the specific capacity of P ialah 4900 joule per kg per degree Celsius, and the specific heat capacity of Q pula berapa? 3800 joule per kilogram per degree Celsius. Block P are contact each other. Maka bila dia berlakunya contact, kita panggil berlakulah thermal contact. Bila ada thermal contact, heat can be transferred. Berlakulah pemindahan haba. Jadi bila pemindahan haba, satu objek akan absorb heat, satu lagi objek akan release heat. Tengok temperature dia. Kalau temperature dia mula-mula tinggi, dia akan release heat. Sebab dia objek panas dia akan release heat. Manakala objek yang temperature dia mula-mula rendah, maka dia akan absorb heat. Sebab temperature rendah dia lebih sejuk, maka dia akan absorb heat. Okay. Assume that there is no energy loss to the surrounding. Kita buat andaian tak ada haba yang terbebas ke persekitaran. Kenapa kena buat andaian? Sebab bila kita buat kajian yang sebenarnya, macam-macam mana pun tetap akan ada kehilangan haba ke persekitaran, to the surrounding. Cuma nilai dia mungkin besar, mungkin kecil. Jadi kalau kita jaga elok-elok kita punya apparatus tu, mungkin kita boleh reduce the energy loss. Okay. Okay, jadi kita buat andaian tak ada hilang. Semuanya diserap oleh objek yang satu lagi. Okay. What is the final temperature of P and Q if they are in thermal equilibrium? Ni cerita pasal thermal equilibrium yang kita dah belajar mula-mula 4.1 ni. Okay, apa information yang dia bagi? Cuba kita tulis dulu maklumat dia. Yang pertama, cerita pasal objek P. Okay, kita tulis maklumat tentang objek P. Apa maklumat dia bagi? Mass objek P 7 kg. Mass simbol dia M. Initial temperature objek P 90 darjah Celsius. Okay, itu cerita pasal objek P. Manakala objek Q pula, apa maklumat tentang objek Q dia bagi? Mass objek Q ialah 3 kg. Initial temperature Q pula ialah 30 darjah Celsius. Okey, kita nampak kan suhu kedua-dua objek pada mulanya tak sama. Bila tak sama, kalau kita sentuh dua-dua tu, berlakulah thermal contact. Bila ada thermal contact, akan adalah heat transfer. Jadi kita kena tahu yang mana absorb, yang mana release. Jadi kita nak tahu yang mana absorb, yang mana release, kita tengok dia punya initial temperature. Initial temperature P lebih tinggi ke lebih rendah daripada Q? P lebih tinggi. So bila P lebih tinggi, bermaksud P kita ni adalah objek yang panas. Manakala Q temperature dia lebih rendah daripada P, maka Q ni adalah objek yang lebih sejuk pada mulanya. Jadi bila objek tu panas, apa sifat dia? Objek panas, sifat dia akan bebas haba. Okay, cikgu pindah sikit. Objek panas, dia akan release heat. Dia akan release heat. Manakala objek sejuk pula, apa sifat dia? Dia akan absorb heat. Jadi bila satu objek tu release heat, temperature dia berubah. Bila satu objek lagi dia absorb heat, temperature dia juga berubah. Jadi sampai bila proses ni nak berlaku? Sehingga dia mencapai thermal equilibrium, di mana pada thermal equilibrium temperature kedua-duanya adalah sama.
Temperature P dengan temperature Q sama. Okay, katalah temperature dia cikgu letakkan sebagai T je. T ni apa? T ni nama dia ialah thermal equilibrium temperature, di mana temperature kedua-duanya adalah sama. Okey. Thermal equilibrium temperature ni, apa yang awak kena tahu, dia mesti duduk di antara dua initial temperature of the object. Jadi kita punya objek kita P90, Q30. Jadi thermal equilibrium temperature dia mesti duduk in between, iaitu dia mesti duduk di antara 30 darjah Celsius dengan 90 darjah Celsius. Maksudnya dia lebih besar daripada 30 darjah Celsius dan dia lebih kecil daripada 90 darjah Celsius. Dekat mana kita tak tahu, kena kira. Tak boleh kita simply kata tengah-tengah cikgu, 90 dengan 30 tolak 60, 60 bagi 2, 30. Maksudnya 30, 60 lah. Tak semestinya. Okay, kita kena buat calculation. Kena buat calculation. Sekejap cikgu tambah dia punya. Kita punya ni. Kena kira. Macam mana kira? So kita kira final temperature ni. Temperature ketika dia mencapai thermal equilibrium. Macam nak kira? So kita gunalah konsep yang thermal equilibrium yang kita dah belajar ni. Ketika thermal equilibrium, apa yang berlaku? The rate of heat transfer between the two object at thermal contact are equal. Maksudnya apa? Maksudnya heat release, siapa yang release? P akan sama juga dengan heat absorb. Siapa yang absorb? Yang absorb ialah Q. Okey. Bila kita nak kira heat ni, kan, kita ada dua formula yang berkaitan dengan heat yang kita dah belajar. Satu formula dia ialah MC theta dan satu lagi ialah ML. Dua-dua ni formulanya kita guna untuk kira heat. Jadi yang mana satu nak guna? Jadi petua dia, panduan dia, kita tengok ada temperature change tak dalam proses yang berlaku. Kalau melibatkan temperature change, maka kita gunalah formula MC theta. Kalau formula ni, kalau temperature dia tak berubah, constant temperature, maka gunalah formula ML. Okay, kita tengok P berubah tak temperature dia? Berubah. 90 akan turun jadi T. So, kena guna MC theta untuk P. Jadi, P ni kita kena guna MC theta untuk P. Sama dengan, okay, kita tengok Q. Q ni berubah temperature dia. Daripada 30 akan naik kepada T. Maka dia punya temperature pun berubah. Maka juga kena guna MC theta. Tapi untuk Q. Okay, berapa mass P, kita masukkan nilai. Okay, mass P kita cikgu tulis jauh sikit. 7 kg. Darab dengan berapa nilai CP. CP pula. Specific capacity of P. Specific capacity of P 4000. Ditulis sini kan. 4900 joule per kg per degree Celsius. Kita pun masukkan dekat dalam ni. 4900 joule per kg per degree Celsius. Darab dengan theta. Okay, theta ni ialah temperature change. Temperature change maksudnya kita kena tolak dua temperature. Okay, temperature change, senang nak ingat konsep dia. Dia mesti suhu tinggi tolak suhu rendah. Okay, untuk P, suhu mula-mula dia berapa? Initial temperature dia 90. T, okay, T lebih rendah pada 90, maka temperature change untuk P ialah 90 tolak T. Okay, selesailah MC theta untuk P. Okay, kita kira pula MC theta untuk Q. Berapa mass Q pula? Mass Q kita ialah 3 kg. Darab dengan berapa specific capacity untuk Q? Tengok dalam soalan balik. Specific capacity untuk Q 3800 dia bagi kat sini. Okay, so kita masukkan dalam formula kita. 3800 joule per kg per degree Celsius. Okay, darab dengan theta untuk Q. Okay, berapa initial temperature untuk Q? 30 darjah Celsius. Berapa nilai T? T lebih tinggi daripada 30. Jadi theta mesti suhu tinggi tolak suhu rendah. Jadi T dengan 30 mana tinggi? T tinggi. Jadi T tolak 30 untuk theta bagi Q. Jadi yang ni kemahiran matematik lah. Awak kena darab semua, carilah nilai T tu berapa. Jadi kalau ikut jawapan dekat sini 75.2
03 darjah Celsius. Cubalah kira berapa nilai T tu. Darab silang, darab, bukan darab semua nilai tu. Lepas tu, kiralah nanti berapakah nilai T So, cikgu bagi idea je. Kalau tak boleh nanti tanya balik tu matematik je tu. 7 kali 4,900 kali dengan 90. Tolak dengan 7 kali 4,900 kali dengan T. Ada T lah kat situ, dalam sebutan T lah. Yang sama dengan 3 kali 3,800 darab dengan T, tolak dengan 3 kali 3,800 kali dengan 30. So nanti kiralah T tu berapa. Okay, kalau tak dapat tanya balik. Ini matematik je tu. Okay, soalan B. Soalan B pula. Find the energy. Okay, dia tanya energy given by P during the process. Give the answer into unit kJ. kJ ni bukan ketua jabatan bukan Khairy Jamaluddin. kJ ialah kilojoule. Dia nak dalam kilojoule. Untuk P untuk P. Okey, so boleh tak kita kira untuk P? Okey, cikgu bagi idea je ni Awak kena kira. Tekan kalkulator. Kalau tak boleh tanya balik lah, sebab tu matematik, fiziknya yang cikgu bagi tu fizik. Okey, untuk soalan C, dia suruh kita kira berapakah nilai heat ataupun energy given by P. P tu dia release heat release by P. Boleh tak kita kira? Jadi heat by P ni apa formula dia? MC theta. MC theta untuk P. Masukkan balik lah. Berapa mass P? Mass P ialah 7 kg. Berapa CP? 4,900 joule per kg per degree Celsius. Berapakah theta P? 90 tolak T. T tu awak kena kira lah daripada soalan yang A tadi. Okay, daripada soalan A. Soalan A. Ni soalan B ni. Ambil daripada jawapan dekat A, masukkan T dia. Jadi awak masukkan nilai T kat sini. Lepas tu kiralah. Dan nanti awak dapatlah jawapan dia kat sini. Dan unit untuk heat energy ni, unit dia ialah joule. Kalau ikut jawapan dia berapa? 513.47 kJ. Maksudnya awak akan dapat jawapan kat sini berapa agak-agak ni? 513.400. 513,047 Okey, 470. Betul tak? Okey, 470 kilojoule. Awak dapat joule ni. Jadi bila kilojoule kena bahagi dengan 1000. Jadi 513.47 kJ lah nanti. Cuba kira dapat tak jawapan 513.470 joule ataupun 513.47 kilojoule. Jadi nak tukar kepada kilo kena bahagi dengan 1000. Cuba kira Cikgu tinggalkan itu. Awak gantikan nilai T daripada soalan A. Itu matematik Kalau tak boleh nanti tanya balik. Cikgu nak bagi idea je macam nak kira. Okay, untuk soalan C pula. Find the energy absorbed by Q during the process. Given the answer unit kJ. Jadi yang ni kena guna konsep thermal equilibrium lah. So dalam thermal equilibrium punya konsep, dia kata apa? Thermal equilibrium punya konsep, dia kata the rate of heat transfer between the two object at thermal contact are equal. Bermaksud heat absorb. Siapa yang absorb? Kita punya Q akan sama dengan heat release. Siapa yang release? Yang panas, P. Jadi berapa nilai yang kita kira dekat B, itulah juga jawapan kita untuk C. Maka kat sini dapatlah 513.470. Sebenarnya tak payah kira ni. Ambil je. Yang penting kita faham konsep. Atau 513.47 kilojoule. Dia mesti sama. Sebab konsep dia kata
Konsep apa? Konsep thermal equilibrium kata the rate of heat transfer between the two object at thermal contact are equal. Jadi berapakah heat released by P, itulah juga heat absorbed by Q. Nilai dia sama. Ya, dengan andaian tidak ada haba yang hilang. No heat release atau no heat loss to the surrounding. Okey, selesai soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Okey, tolong kira lah nanti yang A dengan B dekat atas. Nombor 2 pula. There are 2 beakers of water. Okay. Each with mass 500 gram and 1,200 gram respectively. The water is then mixed together by pouring the water into another beaker. Okay, kita pun the water is then mixed. Kita campurkan masuk dalam satu beaker yang baru. If the initial temperature of 500 gram water and 1,200 gram water are 38 and 88 degrees Celsius respectively, determine the final temperature of the mixture of water after achieve equilibrium. Okay, select the assumption used in your calculation. Assumption dalam heat ni yang sama je lah. No heat loss to the surrounding. No heat loss to the surrounding. Itu je assumption dia. Okay, so yang B tu beres Yang A ni macam mana ni? Okay, kita ada dua water. Maknanya dua-dua tu water. Okay, jadi water 1 dan water 2. Jadi cikgu pun tulis lah. Water 1. Apa cerita tentang water 1? Mass dia, berapa mass dia? 500 gram. Nak tukar kepada kg ke? Tengok mass yang kedua. Mass kedua unit dia kg ke? Gram juga. So tak payah tukar. Unit sama tak payah tukar. Okay, jadi kalau unit tak sama kena tukar. Berapa initial temperature T1 ni? Initial temperature dia ialah 38 darjah Celsius. Nak tukar pada Kelvin ke ni? Tak perlu sebab dia bukan gas. Dia ialah water. Jadi gas sahaja yang kena temperature dia mesti dalam Kelvin. Absolute temperature. Okey, campur pula dengan water yang kedua. Okey, apa information tentang water kedua pula? Mass water kedua kita berapa? Mass water kedua kita ialah 1,200 gram. Initial temperature water yang kedua ialah 88 degree Celsius. So, bila kita campur, maksudnya berlakulah thermal contact. So, bila ada thermal contact, akan adalah heat transfer. Bila ada heat transfer, akan adalah heat absorb and heat release. Sampai bila? Sampailah dia mencapai thermal equilibrium, di mana pada masa itu temperature kedua-duanya akan jadi sama. Okey, kita panggil thermal equilibrium temperature. Okey, nilai dia sama untuk kedua-dua water kita tu nanti. Jadi thermal equilibrium temperature ni dia mesti duduk di antara dua temperature awal yang kita ada. So kita ada berapa temperature awal kita? 38 degree Celsius dengan 88 degree Celsius. So the thermal equilibrium temperature must be in between. Berapa nilai dia kita kena kira. Tak boleh simply kita kata duduk tengah-tengah, tak boleh sebab dia bergantung pada faktor mass. Okay. So macam nak buat? Macam mana nak buat? Ialah Q ni ialah sebenarnya Q ni simbol untuk heat. Dan kita ada dua heat release dengan heat absorb. Jadi senang cerita kita tulis Q1 sama dengan Q2. Yang mana absorb, Q1 ni absorb ke release? Q1 temperature dia lebih rendah. So bila temperature dia rendah, dia absorb heat. Q1 ni absorb heat. Manakala Q2 ni temperature dia lebih tinggi, maka Q2 ni akan release heat. Itu je konsep yang kena faham. Jadi ataupun kita tulis Q1 sama dengan Q2 lah. Heat absorb sama dengan heat release. So ada perubahan suhu? Ada. So bila ada, guna formula MC theta 1 sama dengan MC theta 2. Sebab dua-dua ada temperature change. Maka kita pun gantikan nilai M1 500 gram. Nak tulis unit boleh, tak nak tulis unit pun tak apa. Sebab dua-dua unit tu sama kan. C nak masuk tak? C of water ni kalau boleh hafal lah. Berapa nilai C of water? 4,200
Joule per kilogram per degree Celsius. Satu nilai ni memang kena hafal, specific capacity of water. Tapi sebenarnya dua-dua tu water. Bila bahan yang sama, specific capacity dia sama, maka bila kita ada nilai C sebelah kiri, kita ada C sebelah kanan, sebenarnya kita boleh cancel. Sebab bila darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi, so dia cancel off. So tak payah tulis lah, tak payah masukkan nilai, so cancel terus. Theta 1, okay, theta 1 tengok T1. T1 kita mula-mula 38 dengan T lebih besar je, T tolak 38. Macam tadi juga. Sama dengan M2 kita 1200 darab dengan theta 2. Theta 2 tengok T2 88 dengan T 88 lagi besar, lagi tinggi, so 88 tolak T. Ni kena guna kamera matematik, carilah nilai T tu berapa. Jawapan dia dekat sini ialah 73.29 darjah Celsius. Okay, so tu kamera matematik lah, darab lah So tak perlu tukar pada Kelvin sebab dia bukan gas, dia adalah water. Yang kena tukar pada gas tu, yang kena tukar pada Kelvin tu kalau dia adalah gas. Kena guna absolute temperature. Sebab tu kita guna untuk gas law tu untuk gas je. Kalau liquid tak perlu guna temperature dalam Kelvin. Okay, nombor 3. The graph of temperature temperature time, maksudnya temperature duduk dekat paksi Y. So temperature duduk dekat paksi Y manakala kita punya time duduk dekat paksi X. Okay, tu tengok unit dia. Temperature kita unit dia apa? Celsius. Time kita unit dia second. Okay, is obtained when a solid is heated. Solid is heated by a heater of power 500 watt. Determine the melting point of the solid. Okay, jadi kita punya bahan kita, objek kita ni dia bermula dengan solid. Bermaksud kalau kita nak tanda dekat graf, dekat sini adalah solid, dekat sini adalah liquid. Bahagian graf yang condong, dia hanya melibatkan satu physical state sahaja. Lepas solid, liquid lah. Bahagian yang horizontal line yang ni, apa yang berlaku, dia berubah dia punya physical state, di mana kita akan ada dua physical state kat sini, iaitu kita ada solid dan liquid dekat kawasan ni. Dia punya physical state change, tetapi temperature ni constant. Berapa nilai temperature ini kita panggil point. Kita ada 2 point, satu melting point, satu boiling point. Jadi kalau solid kepada liquid, kita panggil melting point. So ini tak payah kira lah, kena faham konsep je. So melting point of the solid tu ialah 75 lah. Tak payah kira ni, faham konsep je. 75 unit dia ialah degree Celsius. Okay, selesai. Soalan B, determine latent heat of fusion, specific latent heat of fusion of the substance. Maksudnya nak cari nilai L, specific latent heat of fusion, LF. F tu stand for fusion, berapa. So guna formula Q equals to PT. PT ni adalah formula untuk kita kira heat, yang mana kita punya heat ni datangnya daripada electrical energy, sebab kita menggunakan heater. Heater tu kena sambung dekat plug in. Bila plug in, dia menggunakan electrical energy. So bila electrical energy, kita kena guna formula PT, the power of the heater, darab dengan berapa lama masa yang kita perlu untuk dia melts. Fusion ni ialah proses daripada solid tukar kepada liquid. Ingat balik fusion ialah proses daripada solid kepada liquid. Ini ialah fusion. Jadi kita tengoklah dekat kawasan solid kepada liquid, daripada 0.2 kepada 2 second. Jadi kita kena tolak lah time dia. Dan dia mesti sama dengan apa? ml of fusion. Ini formula heat yang kedua. Kita ada mc theta, kita ada ml. Jadi nak tahu nak guna formula mana, tengok ada temperature change ke tak ada. Kalau ada temperature change, ada theta, guna mc theta. Kalau tak ada, guna ml. So the power ialah 500 watt. Watt ialah SI ni, tak perlu tukar unit apa-apa lah. Time dia daripada 2.0 kepada daripada 0.2 kepada 2.0, tolak lah. Sama dengan mass. Ada tak dia bagi mass? The graph shows
Oh, dia nak latent heat. Latent heat sahaja, dia tak nak spesifik. So bila dia tak nak spesifik, spesifik tu maksudnya kita consider mass. So kalau latent heat saja, tak ada mass lah, buang mass. So tak ada M, so terus kepada LF. Latent heat of fusion sahaja. Tapi kalau dia kata spesifik latent heat of fusion, dia kena ada spesifik tu. Perkataan spesifik tu maksudnya kita kena consider mass. Tapi tak ada perkataan spesifik, so tak perlu ada mass. Terus latent heat of fusion je lah. Jadi yang ni awak tekanlah kalkulator. Kiralah berapa yang awak dapat, iaitu 500 darab dengan 1.8. Kalau ikut jawapan dia, berapa dia bagi jawapan dia? Tu dia, 900. Unit dia ialah joule. Dia tak adalah joule per kg, sebab dia tak consider mass. Joule sahajalah. Latent heat. Heat tu, heat. Latent heat. Latent heat dia. Latent heat dia. Dia kalau nak tepatnya, kita tak guna LF je lah. Kita guna latent heat Q sahaja. Latent heat of fusion, QF ni. Dia nak heat, bukan dia nak specific latent heat. Kalau L ni, dia specific latent heat. Okay, cikgu buang ni lah, nanti kamu confuse pula. Dia bukan Q ni Dia sebenarnya dia bukan LF, dia nak QF. Heat, latent heat. Heat of fusion dia nak. Dia bukan nak specific latent heat of fusion. So itu dia. Okay, next soalan nombor 4. Okay, figure 3 shows a gas trap inside a tube by 7 cm of mercury. Okay. The length of gas column at 20 degrees Celsius is 23 cm. Determine the length of air column at temperature 90 degrees Celsius. Okay, soalan ni payah sikit ni. Soalan ni payah sikit. Okey, dia kata kita ada 7, kita ada satu glass tube. Dalam glass tube tu kita masukkan satu mercury, di mana panjang mercury tu 7 cm. Inside a tube by 7 cm of mercury. Jadi bahagian yang berada di bawah mercury tu, dia merupakan gas, dan gas tu tak boleh nak keluar dah, sebab mercury tu trap dia. Maka kita panggil trap gas lah, gas yang terperangkap. Jadi bila gas tu terperangkap, dia tak boleh nak keluar. Yang daripada luar pula tak boleh nak masuk. Bermakna mass of the gas is constant. Okay. Jadi kita punya temperature mula-mula ialah 20 degree Celsius. Temperature kita yang pertama ialah 20 degree Celsius. Cerita pasal apa ni? Cerita pasal gas. Bila gas, apa yang cikgu dah cakap, temperature dia mesti Kelvin. Okay. So kena tukarlah pada Kelvin. Macam nak buat ni? 20 tambah 273 sama dengan 293 Kelvin. Okay. Pada masa tu, dia punya length dia, length of trap air tu 20. The length of gas column 23, sorry. Length dia 23 cm. Dalam tajuk gas law, kita tak ada length of gas, tak ada. Kita ada volume of gas. Jadi length ni dia ada kaitan dengan volume. Macam mana nak cari volume? Volume ialah panjang kali lebar kali tinggi kan. Length panjang kali lebar width kali tinggi height. Tapi width dengan height ni dia adalah area. Area ni lah luas keratan rentah ni, cross sectional area of the glass tube ni. Dia ada area dia kat sini. Dan kalau kita tengok gambar rajah, kita punya glass tube tu segi 4 tu. Maka daripada bawah sampai atas, area dia kat mana-mana pun sama je. Area dia constant lah. Okey, jadi volume dia akan jadi macam mana? Volume dia L dia 23 darab dengan A lah. Okey, darab dengan A. A tu ialah area dia. Okey, itu maklumat pertama. Lepas tu determine the length of the air column at temperature 90. Okey, maklumat yang kedua dia bagi. Okey, the second information, dia punya T2 90 darjah Celsius. Jadi kena tukarlah kepada Kelvin.
Kan? Jadi nak buat macam mana ni? 90 tambah 273 dia jadi 363 Kelvin. So boleh tak cari length yang baru? Jadi length ni dia duduk dalam formula volume, iaitu L darab dengan A lah. Okey, sebab A dia takkan berubah sebab dia punya bentuk cross sectional area dia sama sebab dia bentuk dia segi empat tepat kan. So kita ada formula, kita ada maklumat tentang volume dengan temperature. So kita nak kira volume lah. Maknanya kita cek L2 tu dekat dalam V2. Jadi kita ada volume dengan temperature, gunalah formula volume dengan temperature. Maknanya pressure dia constant. Charles law lah ni Jadi macam mana nak buat? So bila nak cari volume, kita start dengan volume V2. Volume dengan temperature kena bahagi. Formula dia, bahagi dengan T2 sama dengan V1 bahagi dengan T1. Okay, ini formula yang kita nak guna. Okay. So daripada formula ni nak cari apa ni? Kena cari V2 dulu. So macam nak cari V2? Okay, V2 akan sama dengan V1 bahagi T1, pindahkan T2, maka dia jadi darab. Okay, so awak pun masukkanlah nilai. V2 kita berapa? V1 kita berapa? 23A. A itu ialah area dia. Kita tak tahu berapa, kita kekalkan dalam sebutan A. Bahagi dengan T1. T1 kita mula-mula 293 Kelvin kan. Darab dengan T2 kita 363 Kelvin juga. So tak masukkan unit pun tak apa sebab dia akan cancel off. Okay, berapa yang nilai awak dapat kat sini? Dia dalam sebutan A. Okay, kita punya V2 tu pula dia adalah L2 darab dengan A. Sama dengan berapa yang kita kira kat situ? Ini kita kira dia dalam sebutan A juga. Jadi jangan risau dengan A tu sebab A tu dia akan cancel off lah nanti. Sebab kita ada A sebelah kiri, kita ada A belah kanan, cancel off, maka kita teruslah dapat jawapan untuk L2 kita ni berapa dan unit dia sama dengan L1. Apa unit L1? Cm. Maka L2 kita pun dalam cm. So itu tekan kalkulator 23 darab A, kekalkan dalam sebutan A, 23 darab 363 bahagi 293. Berapa dapat? Dia dalam sebutan A. Jadi A ada sebelah kiri, A ada belah kanan. Sebab V2 tu ialah L2 darab A. Jadi A tu akan cancel off, dapatlah L2 saja. Kalau ikut jawapan dekat situ, 28.49 cm. Cuba tekan kalkulator, betul tak jawapan dia? Okey, ada lagi ke soalan? Habis dah. Okey, sampai situ je lah. Nombor 4 je, last. Okey, jadi ada soalan-soalan pengiraan ni cikgu tak tunjuk sampai dapat jawapan. Cikgu bagi idea macam mana nak kira. Jadi awak masukkan nilai tu, awak tekan kalkulator, tengok jawapan awak dapat sama tak dengan jawapan yang dah diberi. Kalau sama, beres. Okey, tapi kalau tak sama, tanya cikgu balik, kenapa saya dapat lain sedangkan jawapan dia lain. Kita cek, mungkin jawapan yang cikgu bagi tu salah. Kita boleh cek balik ada yang kita kena discuss, so nanti kita discuss, tapi cuba dapatkan jawapan dia dulu. Jadi itu saja. So study lah cikgu punya video discussion of exercise ni untuk chapter heat. Habis semua chapter heat ni. Tadi kita buat mula-mula kita buat soalan pasal 4.4 je. Gas law. Lepas tu ada soalan-soalan yang melibatkan heat, thermal equilibrium, specific capacity dan juga specific latent heat. Kalau ada lagi nanti kita sambung lagi. So itu sahaja untuk hari ni. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.